Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan inisiatif pengukuran tanah hak adat Bumiputera NCR di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Akan diteruskan beberapa lokasi iaitu kawasan Ranting Anyut, Bangkit, Babu, Suri, Rimbas Ulu dan Rimbas Tengah. Sebelum ini, projek perintis bagi pengukuran tanah NCR itu telah dilaksanakan di kawasan Ulu Paku. Perkara ini dimaklumkan semasa program randau pengukuran tanah NCR Anjuran Pusat Khidmat Dun Bukit Saban di Rumah Mendit Unsun, Sepauh Betong pada Ahad. Hadir menyempurnakan program itu ialah Timbalan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ugat Mbas. Antara pengisian program termasuk perbincangan mengenai inisiatif pengukuran tanah NCR bagi 6 lokasi dari Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN ke perihal pemilikan individu di bawah Seksyen 18 KTN. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah serta Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu akan menyumbangkan sistem penentu dudukan sejagat GPS dan komputer riba bagi menjayakan inisiatif berkenaan. Sementara itu, Sarawak terus mengukuhkan hubungan persahabatan dengan Republik Rakyat China. Dalam hal ini, Persekutuan China Sarawak telah menganjurkan majlis makan malam bagi mengalu-alukan kedatangan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yunjing, ke Kuching pada Ahad. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kee Hian telah menyempurnakan majlis makan malam tersebut. Menurut Ouyang Yunjing, ini kali pertama beliau melakukan lawatan ke Sarawak di mana beliau telah merasai kekayaan dan keindahan adat resam warga tempatan yang unik. Beliau turut gembira kerana banyak inisiatif telah dilakukan oleh Kerajaan Sarawak bagi meneruskan budaya tradisional Cina serta mempromosikan persahabatan China-Malaysia, terutamanya kerjasama China-Sarawak. Dalam perkembangan lain, penggabungan Parti Sarawak Bersatu PSB dan Parti Demokratik Progresif PDP perlu mendapat restu parti komponen dalam gabungan Parti Sarawak GPS. Ketua Pergerakan Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Snowden Lawan berkata, setakat ini perkara itu masih berlega di antara kedua-dua pemimpin parti berkenaan. We will see what's going to happen comes next. But as I said that persetujuan ni, of course GPS, anyone yang nak masuk dalam GPS, it have to be dipersetujui anonymously lah oleh rakan-rakan kita dalam komponen GPS. So sebelah suara lah, so like that. So but as for now, we see them still as outside lah. But this is antara diorang punya meja ataupun memorandum antara that is between these two parties. That's how we see it. It's nothing more than that. Okay. So maybe in future welcoming. In the future, that one we don't know yet. That one we don't know. It's up to entirely depend on the Majlis Tertinggi GPS to decide. I'm in one of the Majlis Tertinggi juga, but then we'll see what we have to be dibawa to the table, to the round table untuk dibincang sekiranya ada untuk masa depan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penutupan Persidangan Persatuan Pengurusan Sukan Asia 2023 AASM 2023 di Kuching pada Ahad. Sementara itu, Presiden SUPP Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kee Hian enggan mengulas mengenai perkara itu semasa ditemui media dalam satu program berasingan pada Ahad. Terdahulu ketika berucap, Datuk Snowden yang juga Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak memberitahu persidangan AASM 2023 menjadi titik penting bagi pihak berkepentingan sukan tempatan, kebangsaan dan antarabangsa, pelajar sukan, ahli akademik dan mereka yang bekerja dalam industri sukan meneroka potensi kerjasama penyelidikan, latihan amali penempatan dan peluang pengurusan data. Menurutnya, selain menjadi persidangan AASM pertama di Timur Malaysia dan yang ketiga di Malaysia selepas kali terakhir dihoskan 8 tahun lalu, AASM 2023 di Sarawak akan menjadi yang pertama dalam sejarah mengalu-alukan kehadiran ahli Persatuan Pengurusan Sukan Tenaga Teluk. Besides being the first AASM conference in East Malaysia and the third in Malaysia after the conference that was last hosted 8 years ago, AASM in Sarawak will be the first in AASM conference history to welcome members of the Gulf Country Sport Management Association whose knowledge
and experience in organizing the 2022 FIFA World Cup in Qatar will be highly motivating and beneficial for delegates, especially in organizing sustainable mega sporting event. Tambahnya adalah penting untuk sentiasa mendengar pandangan daripada industri, pakar dan wakil akademi tentang impak dasar perdagangan terhadap industri sukan yang boleh menjejaskan mereka. Di daerah kecil Debak pula, hasrat penduduk sekitar untuk memiliki sebuah mesin juru wang automatik ATM kini tercapai. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razif Sitam berkata, kejayaan menyediakan kemudahan itu merupakan hasil daripada usaha berterusan sejak tahun 2013. Jelasnya ia membuktikan keprihatinan dan komitmen kerajaan terhadap keperluan dan isi hati penduduk luar bandar. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa meninjau kemudahan ATM tersebut baru-baru ini. Tambah Adun Saribas itu, kerjasama yang erat antara Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Debak dengan pihak Agrobank telah membuktikan jalinan hubungan antara pihak perbankan dan komuniti setempat amat penting dalam usaha membawa keperluan dan kemudahan kepada rakyat. Manakala Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas terus komited untuk memainkan peranan dalam mempergiatkan lagi aktiviti melibatkan belia dan masyarakat. Setiausaha Agong Sebekas Safi Ahmad berkata, pertubuhan tersebut berpegang teguh kepada komitmen untuk memenuhi keperluan golongan muda tempatan menerusi aktiviti yang diadakan. Pada hari ini, bagi yang berminat dalam bidang pertanian, khususnya mitigasi ini, ambil peluang kesempatan dengan program yang kita laksanakan. Dan itu juga dengan program-program yang lain. Kita buat juga program dalam bidang ekonomi yang lain, seperti ekonomi digital, kita juga kursus-kursus persoalan, saya pada acara-acara lain seperti sukan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Presiden Sebekas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa majlis penutupan kursus fertigasi pertanian Zon Tengah di Sekolah Kebangsaan SK Agama Sibu pada Sabtu. Adun Daro itu menambah, program tersebut merupakan salah satu daripada 727 inisiatif untuk belia sempena sambutan Jubli Emas Sebekas yang dimulakan tahun lepas dan dijangka berakhir pada penghujung 2023. Ujarnya lagi, Sebekas telah membentuk ramai pemimpin dan usaha tersebut akan diteruskan pada masa depan. Paparan berikutnya, kerjasama antara pihak berkuasa tempatan PBT adalah kunci utama dalam menangani masalah rabies yang kini dilihat semakin berleluasa. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan berkata, bagi memastikan kerjasama antara tiga PBT di kawasan Kuching iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Majlis Pembandaran Padawan MPP terus dijalin erat, mesyuarat akan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Katanya pihaknya dan PBT lain sering melakukan operasi bersama bagi menangani masalah rabies seperti operasi menangkap anjing liar di seluruh Kuching. Kerjasama dengan ada lokal authority lain. Kalau misalnya kita bagi contoh di IMAT, di Metang. IMAT ini is under MPP. So kalau kita nak tangkap anjing di kawasan tu, kalau di BKU nak tangkap masuk dalam kawasan MPP, kita ada masalah. So kalau kita buat joint operation dan untuk kita ada buat to ensure that when we enforce penangkapan anjing ini, we can do it more efficient and more effective. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis perjumpaan khas bersama anggota beruniform DBKU di depo DBKU Kuching pada Isnin. Datuk Junaidi mengulas lanjut kerjasama antara DBKU dan PBT lain di Kuching sudah lama terjalin dengan penglibatan bersama dalam pelbagai aktiviti seperti menangani masalah sampah sarap di Bandaraya Kuching serta menyediakan landscape bandar. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan majlis perjumpaan khas bersama anggota beruniform DBKU yang disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan di depo DBKU Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat, salam bekas.